KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, inilah dia Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ini saya nak tanya kepada calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara. Mana dia? Cuba angkat tangan sikit. Ui, ramai daripada Selangor, ada Johor, ada daripada Perak, terutamanya SMK Kampar tu. Wah, seronok hampa semua. Bukan apa, kerana anda cukup bertuah, kerana kejap lagi kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita dalam mata pelajaran ini. Siapakah beliau ini, nak tahu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Okey, itulah dia. Saya pasti murid-murid semua dah tahu dah. Cikgu ni kalau ajar bagi mata pelajaran ini, beliaulah orangnya. Tapi sebelum itu, saya memperkenalkan guru yang akan mengajar kita. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Bohori kita. Assalamualaikum, Cikgu Bohori, apa khabar? Alhamdulillah, sentiasa segak dengan cermin matanya. Baik. Okey, baiklah. Inilah dia yang saya masukkan tadi. Guru daripada SMK Kampar Perak, Cikgu Faridah kita. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cikgu agak macam nervous kah, Cikgu? Okey je. Okey je. Okey, Cikgu. Ini sebelum kita nak tahu bab apa yang kita belajar bagi mata pelajaran ini kan, katanya Cikgu ada membawa anak-anak murid Cikgu daripada SMK Kampar. Betul ke, Cikgu? Ada. Siapanya? Siapa? Student saya. Silakan Cikgu kenalkan mereka. Okey, kat sini saya ada bawa 4 orang pelajar daripada SMK Kampar. Okey, kalau nampak daripada kanan atas, okey, Mifzal. Okey, sebelah kiri. Okey, sebelah kiri kita adalah Askolani. Okey. Okey, yang bawah comel-comel tu Solihin. Okey. Okey, yang handsome sebelah tu Afiq Iskandar. Inilah dia murid-murid daripada SMK Kampar Perak. Betul, Cikgu? Betul. Ya, boleh tak saya nak minta semua senyum sikit? Oi, belum apa-apa, belum start lagi nak belajar, semua muka dia. Sabar, bawa bertenang. Baiklah, itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk Sukses SPM 2022 kali ini. Tapi sebenarnya, Cikgu Faridah, saya nak tanyalah kan, sebenarnya kita nak belajar bab apa bagi mata pelajaran menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara ni, Cikgu? Okey, kita mula. Okey, hari ini saya akan sampaikan modul 8 iaitu sistem kawalan. Okey, untuk pertamanya, murid perlu memahami apakah sistem kawalan. Sistem kawalan terbahagi kepada 2, iaitu sistem kawalan manual dan juga sistem kawalan automatik. Okey. Jadi kita pergi dulu kepada sistem kawalan manual. Okey. Murid-murid perlu tahu komponen-komponen yang terdapat dalam sistem kawalan manual. Jadi dekat sini yang pertama, ini adalah fuse cartridge. Okey, seterusnya adalah fuse dawai. Okey. Dekat sini, fuse cartridge dan fuse dawai berfungsi untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan arus. Okey. Okey, kita pergi terus ya. Okey, seterusnya adalah komponen suis penghidup talian terus. Okey. Apa benda tu? Ni. Okey. So kalau biasa kita nampak ada button merah dengan button hijau. Okey. So kalau dekat sini suis penghidup talian terus ni biasanya ada yang panggil DOL starter, ada yang panggil doll starter, ada juga macam tu. Okey. Jadi dekat sini kita nampak apa isi dalam perut penghidup talian terus tu adalah geganti beban lampau. Okey. Fungsi dia adalah untuk memutuskan litar jika terdapat lebihan beban. Okey. Seterusnya, penyentuh magnet. Yang ini fungsi dia akan menukarkan normally open dan juga normally close. Okey. Dia macam jambatan lah sebenarnya untuk menyambungkan arus tu daripada A ke B. Okey, kita terus. Okey, seterusnya ada lagi ya. Dalam badan dia tu, okey, ada switch tekan tutup di mana kalau kita nak onkan dia, kita kena tekan warna hijau ni. Betul. Okey. Kalau kita nak tutup pula, kita kena tekan switch tekan buka. Macam tu. Okey. Okey, kita pergi terus lagi. Boleh. Boleh. Okey.
Seterusnya, ada lagi sebenarnya sistem kawalan manual. Okey, laras suhu. Okey, laras suhu ni dia akan menyambungkan litar. Okey, contohlah Akmal kan. Akmal nak setting suhu dekat dalam bilik ni katakan 25 darjah Celsius. Okey. Okey. Tapi fungsi laras suhu ni dia akan rasa persekitaran dalam bilik ni dah capai ke belum 25 darjah Celsius. Ada sensor? Ya, dekat hujung tu dia ada rasa. Okey, so bila dah capai 25 darjah Celsius, automatik dia akan putuskan bekalan elektrik. Tapi kalau dia rasa masih lagi panas dekat ruang ni, dia akan menyambungkan litar itu semula. Jadi pemampat akan berjalan selepas tu. Okey. Baru saya tahu, cikgu. Okey, kita terus ya. Okey, seterusnya adalah geganti. Yang ini menyambungkan litar dengan menggunakan secara elektromagnet lah. Okey. Okey, kemudian jenis Swiss, ada 3 jenis Swiss yang murid perlu tahu, iaitu Swiss toggle ataupun toggle. Okey, kemudian Swiss tekan buka. Okey, dan akhir sekali adalah Swiss tekan tutup. Okey. Okey, seterusnya yang ini adalah kunci kejayaan setiap murid untuk melakukan semua pengujian terhadap komponen-komponen tadi. Okey. Okey. Jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati kata-kata kunci yang telah saya berikan. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama, okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Jadi dekat sini kalau murid boleh nampak apa yang saya bolkan, okey, jarum penunjuk, nampak saya bolkan? Dan juga infinity. Boleh nampak kan? Okey, jadi untuk langkah yang pertama, murid mesti kena ingat jarum penunjuk infinity. Okey, dekat sini saya pergi ya. Okey, jadi langkah pertama, jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. Okey, sebab kita nak dapatkan bacaan yang tepat. Okey, boleh? Okey. Jadi cikgu, maksudnya waktu pengujian ni kan, kita nak laraskan jarum tu guna apa, cikgu? Okey, bagus soalan Akmal. Okey, so bila kita nak laraskan jarum penunjuk pada ukuran infinity ni, kita kena menggunakan pena ujian. Okey, dalam bahasa Inggeris test pen lah. Okey, kat mana nak laraskan tu? Kat situ. Kat mana? Yang tu. Mana satu? Dah sampai dah. Sini. Itu dia. Okey, situlah kawasannya. Okey. Boleh kita pergi kepada langkah yang kedua. Murid-murid tolong ingat. Boleh ingat ke? Murid-murid dia senyum je. Boleh ingat? Apa yang kelakar sangat tu. Okey, langkah pertama tadi ingat tau. Jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, kita pergi langkah yang kedua, iaitu laraskan Swiss pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Swiss pilihan tu dekat mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa nak jawab Swiss pilihan dekat mana? Bentuk yang macam mana? Ada siapa yang nak jawab? Ada sesiapa? Saya sebut nama lah kot ke? Boleh cikgu, silakan. Boleh? Boleh ya? Okey, saya nak Iskandar lah, Iskandar. Okey, silakan Iskandar. Mana Iskandar? Ya, nama saya Muhammad Hafiz Iskandar bin Razam. Ya. Kedudukan ohm berada Swiss pilihan. Swiss pilihan. Ya ke ni, yo? Ayo. Cakap apa betul-betul? Jangan nanya. Nak saya tunjuk ke? Dekat belah kanan tu. Yang Bawah ni ke? bukan. Dia atas. Dekat meter belah kanan tu. Ni Swiss pilihan. Swiss pilihan. Iskandar. Swiss pilihan. Maaf. Bawah tu. Yang mana? Yang bawah belah kanan tu. bawah belah kanan. Bawah belah kanan, kata Iskandar. Iskandar ni saja je buat lawak tau. Yang ini ke? Yang ini ke Iskandar? Yang itu ke? Yang ini ke ataupun yang ini? Yang atas kanan tu, Atas kanan tu. Ya, awak ni. Awak ikut pula jawapan Abang Akmal lah. Okey, saya tunjuk terus. Okey, silakan cikgu. Swiss pilihan yang ini. Yang besar tu. Yang bulat ni. Kalau kita nampak dekat sini, ada ACV, DCV, DCA dan juga ohm. Jadi, kita kena laraskan Swiss pilihan pada kedudukan
ohm. Okey. Baik. Saya rasa cikgu kita tak boleh nak salahkan Iskandar sebenarnya sebab hidung dia tersumbat-sumbat, sebab tu dia selalu gatal-gatal gau-gau hidung dia, cikgu. Okey, tak apa. Nanti lepas ni mungkin Iskandar boleh jawab soalan saya. InsyaAllah. Okey, kita terus ya. Okey, langkah yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm. Okey. Jadi dekat sini untuk langkah yang ketiga, murid kena ingat sentuh prop merah, hitam, jarum 0 ohm. Oh. Okey. Saya ulang balik, sentuh prop merah, hitam, jarum 0 ohm. Atau kita boleh terus kepada lakukan pelarasan sifar. Itu secara pendeknya lah. Tapi saya nak murid memahami kedua-dua penyataan itu. Okey, boleh ya? Boleh ya semua? Boleh, murid-murid. Okey, langkah yang keempat. Okey. Sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji. Kata kunci adalah sentuhkan prop pada komponen. Maknanya meter pelbagai dah bersedia untuk lakukan pengujian. Okey. Akhir sekali, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey. Jadi dekat sini murid kena ingat perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Tapi ada tapinya. Okey, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang hendak diuji. Jadi contoh katakan fuse kan? Fuse cartridge tadi, dia adalah untuk mengalirkan arus elektrik daripada A ke B. Betul? Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak tahu nilai yang menentukan fuse cartridge tu dalam keadaan baik ataupun tidak? Jadi dekat sini ada dua kemungkinan bacaan. Satu adalah tiada bacaan ataupun infinity. Infinity ini membawa maksud rintangan yang terlalu besar. Okey. Jadi dekat sini bila rintangan yang terlalu besar, contohlah rintangan saya ke sana terlalu besar, boleh tak saya sampai ke Akmal? InsyaAllah. Kalau niat yang betul boleh, cikgu. Tidak. Oh, tidak boleh. Okey. Okey, saya ulang balik Akmal. Rintangan yang terlampau besar untuk saya sampai ke Akmal. Cannot. Okey. Jadi arus elektrik boleh pergi tak dekat Akmal? Tidak boleh sama juga sekali. dengan keadaan fuse tadi. Kalau fuse tu dalam keadaan rosak, maknanya jalan nak lalu arus elektrik tadi tu memang susah sangat. Jadi bacaan dia adalah infinity ataupun tiada bacaan. Maksudnya jarum tu tak naik. Okey. Tapi kalau contoh kata kita dapat nilai 0 ohm, maksudnya 0 ohm kosong rintangan. Kosong rintangan, tiada halangan. Jadi untuk saya sampai ke Akmal, boleh ke? Macam itulah cerita dia. Okey, habis. Baik, cikgu. Sementara nak tunggu cikgu sampai ke sini, cikgu, kita nak berhenti rehat. Kepada murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Faridah kita. Cikgu, jom kita sambung kita punya kelas kita, cikgu. Silakan. Okey, kita sambung. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang berkaitan dengan sistem kawalan manual. Baik. Okey, kalau kita nampak dekat sini, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau. Okey, bagi penyaman udara pisah yang tidak mengikut urutan. Okey. Jadi dekat sini, kalau kita nampak dekat sini, kita terus ada kuncinya adalah langkah kerja pengujian. Saya dah bagi tahu tentang murid-murid dah belajar tentang pengujian. Jadi dekat sini tak ada masalah untuk murid menjawab. Okey. Jadi dekat sini ada A, B, C, D dan E. Jadi murid-murid perlu menyusun langkah yang pertama sehinggalah terakhir. Okey, jadi dekat sini saya nak murid bantu saya untuk jawab soalan. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, ada yang volunteer jawapan? Ada sesiapa nak cuba untuk menjawab soalan contoh ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Jawapan untuk langkah 1. Okey, untuk memulakan pengujian. Ya. Ke nak saya sebut nama? Oh, tak ada ya. Cikgu, silakan. Mifzal. Okey, Mifzal, bagus. Okey, silakan. Langkah pertama. Jawapannya E, cikgu. Ui, terus. Bacalah dulu A, B, C, D itu apa, baca. Yop? Ada. Okey. Sorry. Nervous. Jangan nervous. Okey.
melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity menggunakan pintar penguji. Pena ujian. Pena ujian. Pena Pena ujian. ujian. Okey, betul. Okey, jawapan yang pertama adalah E. Betul, Mifzal. Okey, jadi dekat sini, macam saya kata, ingat balik jarum penunjuk kedudukan infinity. Itu adalah langkah yang pertama. Bila murid dapat ingat yang tu, mesti murid dapat menjawab langkah yang pertama. Seterusnya, langkah yang kedua, nak saya sebut nama ke? Bolehlah cikgu. Bolehlah kan? Askor. Silakan Askor. Jawapannya melaraskan switch pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Jadi jawapannya cikgu. okey, betul. Jawapan dia adalah A. Okey, melaraskan switch pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Jadi macam saya kata tadi, kata kuncinya adalah switch pilihan kedudukan ohm. Okey. Langkah yang ketiga, boleh ke saya nak minta Solihin? Okey, sila Solihin. Menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, betul. Pandai. Okey, menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, jadi dekat sini ingat perkataan sentuh kedua-dua probe jarum sifar 0 ohm. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Nak Iskandar boleh? Silakan Iskandar. Menyentuh probe meter pelbagai pada terminal beban lampau. B. Okey, betul. Okey, seterusnya jarum bersedia untuk lakukan pengujian. Okey, akhir sekali. Siapa nak bagi jawapan? Okey, Askor. Mematikan jarum penunjuk untuk menentukan pelindungan beban lampau rosak atau tidak. Okey, betul. D jawapannya cikgu. Okey, betul. D jawapan dia. Okey. Okey, jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati semua kata-kata kunci yang telah saya berikan. Okey, automatik murid akan dapat menjawab soalan. Okey, tapi Akmal, contoh ya, saya bagi jawapan kedudukan A dan E cuma tukar tempat. Okey, dekat sini kalau kita nampak melaraskan switch pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Okey. Okey, kita buat dulu yang tu, kemudian baru kita melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan ohm menggunakan pena ujian. Berdosa ke tidak? Hui. Takut je nak jawab soalan tu cikgu. Dosa ke tak? Maksud saya boleh ke tidak? Okey. Mungkin kita tanya kepada Iskandar, boleh ke tak? Iskandar. Iskandar boleh ke Iskandar? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Biar saya terangkanlah kenapa bagus kan. Sebab apa Iskandar? Biar saya terangkan. Okey. Dia sama juga macam contohlah saya bagi perumpamaan Okey. kita nak buat ayam masak kicap. Sedap kan? Okey, kita kena potong bawang merah, bawang putih, halia kan? Okey. Tapi kalau saya nak potong halia dulu, berdosakah? Tak cikgu. Tidak. Kalau saya nak potong bawang merah dulu, pun tidak ada masalah. sebabnya nanti kita akan masukkan dalam kuali kan. Betul, kita nak tumis. Jadi ini pun sama, maknanya persediaan untuk melakukan pengujian. Jadi tak ada masalah sama ada A ataupun E. Okey. Jadi cuma yang belakang tu mesti kena ikut prosedur lah. C, B dan juga D. Baik cikgu, saya nak tanyalah kan mungkin ada murid yang terlebih rajin yang mana kalau dia kat situ hanya letakkan E, A, C, B dan D, tapi ada murid yang terlebih rajin dia meletakkan E, dia terus E itu apa, A itu apa, B itu apa. Boleh ke cikgu kalau mereka nak berikan jawapan sedemikian? Okey, berbalik kepada arahan soalan, kalau nampak dekat sini urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E dalam ruang jawapan. Jadi dekat sini ini adalah ruang jawapan yang telah disediakan. Jadi jika murid menjawab di luar kawasan, itu maknanya mungkin murid akan kehilangan markah. Sayanglah 5 markah. Okey. Baik. Okey, saya terus ya. Silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini pula soalan berikut adalah penyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge. Okey, sama macam saya kata tadi daripada A nak ke B. Okey, menggunakan meter pelbagai. Tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. Jadi kita nampak, kita baca dekat penyataan. Okey, bila dapat soalan macam ni, murid-murid mesti baca setiap penyataan dengan berhati-hati. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, yang pertama sekali, melaras switch pilihan pada kedudukan DCV. Okey, siapa nak bagi jawapan, betul ke salah?
Okey. Ada sesiapa? Alright, silakan. Okey, Solihin. Salah cikgu. Okey, salah. Okey, betul sebenarnya jawapan tu. Tapi kenapa salah? Sebab dia dekat di Dekat? Suis pilihan dia dekat? dekat yang dia punya Apa? Dekat di CV tu masa awak dekat Solihin. di CV tu kan? Di CV tu untuk ukur apa sebenarnya? Ukur? Tak apa. Kalau salah pun tak apa, kita belajar. bateri. Untuk ukur bateri, betul. Terbaik, Solihin. Di CV adalah direct karun votan ataupun votan arus terus, memang pengukuran untuk ukur bateri contohnya. Okey, bagus Solihin. Seterusnya, Alright. Terima kasih Solihin. okey, terima kasih Solihin. Meletakkan prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif. Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? Okey. Mungkin Asko boleh jawab soalan ni, boleh ke Asko? Okey. Boleh. Jawapannya? Okey. Silakan. Salah. Okey, jawapan dia adalah salah, betul. Tapi kenapa ya? Kenapa salah? Sebab? Prop terminal merah. positif dengan terminal negatif tu dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan Current. current, betul. Okey. Pengukuran apa tu? Better. Bateri. Bateri. Okey. Bateri kan ada dua terminal, positif dengan negatif. Jadi Betul. prop tu mesti kena sentuh prop merah, mesti sentuh positif, prop hitam mesti sentuh negatif. Okey. Yang ketiga, melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm dengan menyentuhkan kedua-dua prop. Jawapan betul ke salah? Siapa nak jawab? Okey, Afiq Iskandar. Betul juga jawapan tu. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, sebab tadi saya kata jarum penunjuk kedudukan 0 ohm, kata kunci. Ya. Okey, bagus Iskandar. Okey, seterusnya meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Okey. Okey, Mizal. Betul cikgu. Okey, betul. Okey, sebab sentuh kedua-dua prop setiap hujung fuse cartridge apabila kita nak lakukan pengujian. Alright. Okey, akhir sekali jika bacaan 0 ohm, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik, manakala tiada bacaan menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak. Betul ke tidak? Okey, siapa nak bagi jawapan? Solihin, boleh Solihin? Okey, silakan Okey. Solihin. Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, jika bacaan 0 ohm, maknanya tiada halangan, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Macam saya kata tadi, 0 ohm tiada halangan, arus boleh sampai ke sana. Baik. Okey, kita pergi. Boleh teruskan? Silakan cikgu. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Rajah menunjukkan kerja menguji laras suhu. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan langkah itu dalam ruang jawapan. Okey, langkah 6 telah diberikan. Okey, jadi dekat sini ada 5 markah. Ini adalah soalan bahagian A ya. Okey, jadi ingat balik semula prosedur yang saya telah ajar tadi. Okey, prosedur yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Okey, Afiq Iskandar. Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity tu. Okey, bagus. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua? Okey, sekarang boleh sambung. Okey, Mizal. Okey, okey, silakan Mizal. Mizal. Laraskan suis pilihan kedudukan pada kedudukan O. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Yang ketiga, Askor boleh? Askor dululah. Okey. Boleh. Sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan ohm. Okey, 0 betul. Okey, betul. Okey, sentuhkan prop merah dan prop hitam, laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm. Okey, Solihin, boleh bagi terus jawapan 4 dan 5? Sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal laras suhu dalam suhu bilik. Okey. Itu jawapan yang keempat, betul? Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan.
Okey, betul. Okey, seterusnya adalah merendam berbuli perasa laras suhu ke dalam ais. Okey. Kenapa rendam dalam ais? Okey, kejap lagi saya sambung. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh yang seterusnya. Okey, kalau nampak dekat sini ada litar skematik. Okey. Rajah menunjukkan litar skematik sistem kawalan unit penyamak udara tingkap yang mengalami masalah tidak sejuk. Okey, setelah diperiksa didapati pemampat tidak hidup walaupun kipas masih berfungsi. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, kipas ini dalam keadaan baik. Tapi pemampat ni dalam keadaan rosak. Okey, jadi dekat sini berdasarkan situasi dalam rajah, lengkapkan senarai semak pemeriksaan komponen sistem kawalan bagi mengesan punca kerosakan. Okey, jadi dekat sini kalau kita nampak, dekat situ dia dah bagi jawapan. Fuse dalam keadaan baik. Okey, pemampat pun dalam keadaan baik. Jadi dekat sini kalau kita nampak, arus elektrik akan bergerak daripada live, okey, kemudian dia akan pergi kepada sini. Okey, dia akan pergi kepada pemampat lah untuk pastikan pemampat menyejukkan ruang itu. Okey, tapi arus elektrik tak sampai dekat sini. Jadi apakah yang rosak dekat situ? Jadi Akmal nak bagi jawapan ke? Saya? Tak nak. Saya tahu jawapan ni, tapi mungkin kita bagi murid yang menjawab untuk soalan ni. Ada siapa nak jawab? Tadi cikgu ada bagi clue dah sebenarnya. Betul. Boleh siapa bagi jawapan kat saya? Okey, Mizal, silakan. Jawapan dia laras suhu. Okey, laras suhu betul. Okey, lagi? Satu lagi? Geganti beban lampau. Okey, geganti beban lampau. Okey, murid jangan lupa tandakan pada kedudukan rosak. Sebab kat sini kita ada 4 markah. Ada 1, 2, 3 dan 4. Oh ya. Okey, kita terus ya. Okey, huraikan langkah kerja untuk mengesan kerosakan pada komponen sistem kawalan DA. Okey, dekat sini ada 2 komponen yang rosak. Okey, jadi dekat sini contoh kita ambil laras suhu. Okey, berbalik kepada komponen yang saya ajar tadi tu. Okey, prosedur kerja. Langkah yang pertama. Okey, balik-balik itulah yang kita kena pegang. Langkah yang pertama, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Askor silakan. Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity ohm. Okey, betul. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua? Okey, Mifzal. Okey, tak apa. Lepas ni Solihin Laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Bagus, Mifzal. Seterusnya, Solihin. Sentuhkan prob merah dan prob hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, betul. Okey, sentuhkan prob merah dan prob hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, seterusnya. Afiq Iskandar. Okey, Afiq Iskandar. Sentuhkan prob merah dan prob hitam pada laras suhu dalam kedudukan off, on dan berais. Okey. Okey, dekat sini sentuhkan prob merah dan prob hitam pada laras suhu dalam keadaan off, on dan berais. Okey, akhir sekali. Okey, Solihin. Perhatikan jarum dan ikutkan bacaan jika infinity rintangan terlalu besar. Ia menunjukkan geganti beban lampau tidak berfungsi dengan baik. Okey. Okey, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jika bacaan memenuhi 3 keadaan, laras suhu berada dalam keadaan baik. Okey, dekat sini ramai murid yang keliru dengan laras suhu sebenarnya. Okey, di sini saya dah simpulkan untuk kefahaman murid-murid. Okey, kalau kita nampak dekat sini keadaan, okey, ada 3 pengujian tadi kan? Satu keadaan off, keadaan on dan juga berais, betul? Okey. Jika laras suhu yang sihat, okey, dalam keadaan off, nilai meter pelbagai mesti infinity. Oh, mesti infinity ya? Ya, kenapa? Sebab laras suhu bila keadaan off, arus elektrik boleh lalu tak sebenarnya? Tidak boleh. Okey, tidak boleh. Okey, jadi kita mesti dapat bacaan infinity. Kalau kita dapat 0 ohm, maknanya boleh. Maksudnya tak boleh lah juga. Tak boleh lah. Jadi laras suhu tu sihat ke tak? Tak sihat. Okey. Jadi laras suhu tu dalam keadaan rosak. Okey, seterusnya dalam keadaan on. Okey, dalam keadaan on maksudnya suhu biasa, suhu bilik. Okey. Kita settingkan laras suhu tu kepada takat sejuk yang kita nak. Okey. Jadi dekat sini laras suhu dia ada berbuli perasa kan?
okey, dia rasa tak sampai lagi sejuk ni. Jadi sifat dia membenarkan arus elektrik lalu ke tak? Membenarkan, cikgu. Okey, dia membenarkan arus elektrik lalu. Jadi dekat sini sepatutnya dapat nilai bacaan berapa? Dia membenarkan saya boleh lalu ke sana. Jadi berapa rintangan kita? Tu nak tahu berapa, cikgu? Kosong lah. Kosong. Okey, kosong ohm. Okey, seterusnya dalam keadaan berais, maksudnya suhu di dalam bilik itu telah mencapai takat yang pengguna nak. Okey, contohnya kita dah settingkan 25 darjah Celsius kan? Okey, maksudnya dah capai tahap sejuk itu. Jadi nilai meter pelbagai mesti dapat berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, Askor. Berapa, Askor? Infinity ko. Okey, infinity. Maksudnya nilai rintangan yang terlampau tinggi. Jadi, bila laras suhu dan nilai meter pelbagai memenuhi ketiga-tiga nilai ini, maka boleh kita bagi kesimpulan laras suhu dalam keadaan baik. Okey. Itu sahaja saya rasa. Baik. Alright. Terima kasih, cikgu. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita teruskan kita punya kelas kita bersama dengan Cikgu Faridah. Silakan. Okey, so kita sambung kepada sistem kawalan automatik. Okey, dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah yang pertama sekali adalah sensor. Okey, sensor. Apa itu sensor? Ia adalah pengesan atau penderia dalam sistem kawalan. Okey. Yang melibatkan elemen rintangan. Okey. Macam saya kata tadilah, rintangan sama ada dia nak membenarkan arus elektrik lalu ataupun dia nak betul. Okey. Dan dipengaruhi oleh sama ada suhu, haba ataupun cahaya. Okey. Dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah jenis sensor. Ada 3 jenis sensor. Okey, sensor yang pertama adalah sensor haba. Okey. Yang kedua adalah sensor cahaya. Dan yang ketiga adalah sensor permasa. Okey. Okey, dekat sini sensor haba biasanya terdapat di unit penyaman udara. Tak kisahlah. Mesti ada sensor. Okey. Kalau sensor cahaya? Sensor cahaya ni biasanya dia akan berkait dengan cahaya. Kalau dalam persekitaran hidup kita, persekitaran hidup kan, ada tak yang rasa-rasanya dia melibatkan cahaya? Kalau kita standard, adalah, cikgu, kan? Siang dan malam. Siang dan malam. Okey. Bila malam, apa yang kalau dekat jalan biasanya? Lampu jalan tu dia terbuka tiba-tiba. Macam mana boleh terbuka? Sebab dia tengok cahaya, dah gelap malam dia buka lampu. Betul. Okay, sebab betul sensor cahaya ni lah. Okey, sensor cahaya ni apabila cahaya yang banyak, rintangan dia akan meningkat. Okey, tapi kalau cahaya semakin berkurang, rintangan dia pun akan berkurang. Itu sebabnya bila malam, okey, cahaya kurang, jadi lampu tu akan menyala. Okey. Okey, sensor pemasa pun samalah. Maksudnya kalau kita nak tetapkan contohnya penyaman udara tu dia on daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi contohnya. Okey, kita pakai sensor pemasa. Okey, kita terus. Okey, walau bagaimanapun murid-murid ada banyak lagi sebenarnya sensor-sensor yang murid perlu tahu dan murid perlu ingat simbol-simbol sensor. Okey, dekat sini yang mula-mula adalah sensor proximity. Okey, ini adalah rupa sensor proximity. Okey, sensor proximity ini dia adalah untuk mengesan objek. Okey, contohnya logam. Okey, ini adalah simbolnya. Jadi murid-murid mesti kena ingat bentuk ataupun rupa simbol sensor proximity. Okey, seterusnya kita pergi kepada sensor magnet. Okey, ini adalah rupa sensor magnet. Okey, dan ini adalah simbol sensor magnet. Jadi kalau murid boleh nampak dekat sini ada perkataan magnet. Okey. Jadi dekat sini sensor magnet ni pun sebenarnya fungsi dia contoh macam dekat shopping mall. Katakan saya bawa bukanlah saya. Ada benda yang belum dibayar. Okey. Contohnya kita jalan kan ada benda tak bayar ni. Biasa ada bunyi tak? Ada, cikgu. Dia bunyi tet tu kan. Ataupun mimzal. Cuba buat bunyi. Kalau kita beli barang tu lupa nak bayar, macam mana bunyi dia mimzal?
Macam mana bunyi dia? Atau bunyinya kalau barang tak dibayar? Tak tahu nak bunyi. Tahu. Tak tahu. Sikit je. Sikit je bunyi dia. Tit. Itu je. Tit je. Tit. Okey. Okey, bolehlah Mizal. Okey. Okey. Okey, jadi kena ingatlah simbol ni, okey. Seterusnya, okey, LDR perintang peka cahaya. Okey, ini adalah rupa dia dan ini adalah simbolnya. Jadi murid kena ingat jugalah. Okey. Yang keempat, sensor suhu. Ini adalah rupa sensor suhu dan ini adalah simbol untuk sensor suhu. Okey. Okey, seterusnya adalah sensor tekanan. Okey, ini adalah rupa sensor tekanan dan ini adalah simbol untuk sensor tekanan. Kalau nampak ada huruf P adalah mewakili pressure. Okey, dalam bahasa Melayunya tekananlah. Okey, kemudian yang keenam, sensor pergerakan. Okey, sensor pergerakan yang kita nampak dekat sini, ini adalah simbol untuk sensor pergerakan. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, cikgu. Okey, akhir sekali adalah sensor ultrasound. Okey, yang ini adalah kalau kita nampak ada macam contoh muka macam speaker kan. Okey, ini adalah dia punya simbol. Okey, agak macam complicated sikit lah. Biasanya digunakan di kapal. Okey, faham. Alright. Okey. Dan akhir sekali seperti biasa pengujian. Okey, macam saya cakap lah, langkah yang pertama laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prob merah dan prob hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm. Okey, kemudian lakukan pelarasan sifar. Okey. Yang keempat, sentuhkan prob merah dan prob hitam pada komponen yang hendak diuji. Okey, akhir sekali adalah perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey. So, dekat sini yang penting penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. Okey. Okey. Baik, murid-murid semua faham apa yang cikgu terangkan tadi? Okey? Okey, diorang faham cikgu. Kejap lagi kita tanya soalan dekat diorang Itulah. Okeylah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri dan juga Cikgu Faridah kita. Baik cikgu, yang ni cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid kat luar sana? Silakan. Okey, so yang ini saya akan kongsikan contoh-contoh soalan berkaitan dengan sistem kawalan automatik. Okey, kita pergi terus. Okey, soalan yang pertama, soalan contoh yang pertama, nyatakan dua jenis sensor. Okey. Jadi siapa nak bagi jawapan? Ya. Mifzal angkat tangan tadi. Cergas Mifzal. Terbaiklah. Silakan. Okey, satu jawapan. Jawapannya jenis haba. Jenis Haba. Okey, jenis haba. Okey, betul. Satu lagi jawapan sebab dia dua markah, 2 point. Okey, Aqsa. Jenis cahaya. Okey, jenis cahaya. Okey, so jadi bila murid bagi dua jawapan ni, automatik murid akan dapat 2 markah. Baik, cikgu. Kalau diorang nak mungkin letakkan 3 atau 4 pilihan jawapan, boleh ke cikgu? Boleh. Okey, contohlah saya tanya Akmal kan. Akmal nak 2 biji durian. Tapi saya bagi 4 biji durian. Ya Allah, rezeki cikgu. Kan? Samalah macam ni. Okey, saya sangat menggalakkan murid-murid memberi jawapan yang lebih. Tapi kalau boleh jawapan yang lebih tu biarlah betul. Okey. Sebab bila kita bagi jawapan yang lebih, itu menunjukkan pada saya lah, pandangan saya sebagai seorang guru, kredibiliti seseorang pelajar tentang pengetahuan sangat besar. Jadi dekat sini kemungkinan akan memberikan tanggapan positif pemeriksa. Jadi saya amat pandai budak ni. Betul. Macam itulah cerita dia. Alright, cantik. Okey, kita pergi soalan. Okey, jadi kat sini kalau ada 2 jenis sensor, jenis sensor semua ada 3. Jadi kalau murid memberikan satu lagi jawapan jenis pemasa pun tak ada masalah, tapi markah yang kita akan dapat tetap 2 markah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Boleh cikgu? Okey, ini pula soalan contoh. Berikut adalah fungsi sensor dalam kerja penyejukan dan penyamanan udara. Okey, di mana sensor A
Okey, fungsi dia adalah untuk mengesan suhu persekitaran bilik. Okey, kemudian sensor B peka kepada cahaya sekeliling. Jadi soalan, nyatakan jenis sensor itu. Okey, 2 markah. Sensor A, siapa boleh bagi saya jawapan? Okey. Okey, Aqsa. Silakan. Jenis haba. Okey, jenis Haba. haba. Okey, betul. Sebab jenis haba, dekat sini sensor A mengesan suhu. Jadi suhu ada berkaitan dengan haba. Okey, sensor B, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Afiq lah. Afiq Iskandar. Jenis cahaya. Okey, jenis cahaya. Dah terang lagi bersuluh sebenarnya jawapan dekat situ kan. Jadi jawapan adalah jenis cahaya. Automatik murid akan mendapat 2 markah. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh, cikgu. Okey, soalan seterusnya saya dah pesan dengan murid-murid mesti ingat simbol sensor. Okey. Okey, jadi dekat sini nyatakan nama sensor bagi simbol berikut. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok simbol yang pertama. Macam mana tu? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Okey. Okey. Mifzal. Silakan. Sensor cahaya. Sensor Cahaya katanya. cahaya. Yang pertama tu, betul Mifzal? Mifzal. Yang pertama tu. Yang pertama tu. Betul. Cahaya. Mifzal. Yang sebelah sana tu kan, cikgu? Yang kiri tu. Sebelah kiri sekali. Yang ada macam tanda right tu. Bentuk right. Pastikan betul-betul. Ni, yang ni saya bulatkan. Untuk Bukan. Ni lah. Su. Sensor. Bukan. Sensor su. Okey. Oh, mungkin ada kesilapan kat situ. Ada Tapi sebenarnya kesilapan. adalah sensor suhu kan. Sensor suhu, betul. Okey, maafkan saya. Tak, sebenarnya cikgu saya nak trick diorang kan. Okey, seterusnya. Simbol yang kedua, M. Ada simbol M. Okey. Asqalani. Sensor pergerakan. Sensor Okey. pergerakan. Betul, sensor pergerakan. Okey. M untuk movement. Okey. Yang ketiga, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Solihin. Ni panjang sikit jawapannya ni, tak silap. LDR perintah cahaya. Okey, LDR perintang peka Cahaya. Okey, peka cahaya. Okey, jadi dekat sini daripada sekarang kalau bolehlah murid-murid untuk tingkatan 5, saya sangat-sangat menggalakkan kalau boleh tak kisah photostat ke ataupun lukis sendiri, tampal dekat ruang yang mana murid selalu tengok. Contohnya dekat tepi cermin, tepi katil contohnya, okey, supaya murid boleh mengingat daripada sekarang. Ya. Dan pastikan yang gambar pertama tu adalah sensor suhu ya murid-murid. Okey, maafkan saya. Okey, tak apa cikgu, it's okay. Okey, kita teruskan ya. Boleh, silakan. Okey, soalan contoh seterusnya. Okey, penyaman udara unit pisah anda tidak sejuk. Okey, hasil pemerhatian didapati sensor haba telah rosak. Okey, dan perlu diganti dengan yang baharu. Okey, huraikan langkah kerja memasang sensor haba tersebut. 4 markah. Jadi dekat sini bila murid tengok 4 markah, murid perlu tahu mesti ada 4 jawapan sekurang-kurangnya. Okey. Jadi dekat sini siapa-siapa boleh bagi saya langkah yang pertama untuk pengujian untuk pemasangan? Ada sesiapa? Cantik Iskandar. Okey, Silakan. Iskandar. Tanggalkan sambungan litar sensor pada unit penyaman udara. Okey, betul. Okey, jadi kita kena buang yang rosak, kita nak pasang yang baru kan? Tanggalkan sambungan litar sensor pada unit penyaman udara. Okey, seterusnya langkah yang kedua. Siapa? Nak saya sebut nama ke? Solihin, terima kasih. Dia angkat tangan kan macam tu. Dia tak angkat dagu tu. Angkat tangan lah kan. Okey, silakan. Pastikan sensor yang hendak dipasang betul dan sesuai. Okey, betul. Okey. Pastikan sensor yang hendak dipasang betul dan sesuai dengan sensor seperti yang dikehendaki. Sebab sensor itu sendiri dia ada spek dia sendiri. Okey, jadi kita kena pastikan yang samalah. Okey.
langkah yang ketiga. Okey, siapa nak bagi? Okey, langkah ketiga. Okey, Mizal. Silakan, Mizal. Sambungkan sensor pada litar dan kemaskan pada nyangkut sensor. Okey, betul. Okey. Sambungkan sensor pada litar dan kemaskan pada penyangkut sensor. Okey, kalau ikutkan sebenarnya sensor ni dia duduk dekat kawasan sini. Okey, dan dia ada tempat untuk sensor tu bersangkut, betul ke nak cakap? Okey. Dia ada dekat situ lah. Saya kata. Okey. Akhir sekali jawapan. Okey, ada lagi jawapan? Okey, Askolani. Okey. Uji litar sama ada sensor berfungsi atau tidak. Okey, betul. Okey, uji litar sama ada sensor berfungsi ataupun tidak. Okey. Murid-murid kena ingat okey, ini satu lagi tips untuk murid-murid menjawab soalan SPM. Okey, jika ada kerja pemasangan mesti diakhiri dengan pengujian. Okey, jadi dekat sini kalau nampak jawapan yang saya bagi murid bagi, uji litar sama ada sensor berfungsi ataupun tidak. Okey? Okey. Boleh kita boleh cikgu. Okey, seterusnya. Ni mungkin cikgu boleh terus berikan jawapan. Okey, yang ini saya terus bagi jawapan ya. Yep. Sebenarnya ini adalah prosedur yang sama. Okey, menunjukkan sensor haba yang perlu diuji untuk memastikan ianya dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey, jadi dekat sini sensor haba dia mesti dalam dua keadaan. Suhu dah capai ataupun suhu belum capai. Kalau suhu dah mencapai, automatik dia akan memutuskan litar. Tapi kalau belum sampai, automatik dia harus menyambungkan litar tersebut. Okey, jadi pengujian sama seperti yang saya ajar sebelum ni, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Okey, yang kedua laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey, yang ketiga sentuhkan prob merah dan prob hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, seterusnya sentuhkan prob merah dan prob hitam pada penyambung sensor haba. Okey, bergantung kepada komponen yang hendak diuji. Okey, dan yang kelima, perhatikan jarum penunjuk. Jika ada bacaan, bermakna sensor haba mempunyai keterusan. Okey. Kemudian, masukkan sensor haba ataupun berbuli perasa dia ke dalam ais dan lakukan pengujian supaya kita nak pastikan sama ada nilai kita dapat infinity ataupun tidak. Sebab dah capai suhu, sepatutnya dia memutuskan litar. Betul? Yep. Okey. Akhir sekali, perhatikan jarum penunjuk. Jika tiada bacaan, bermakna sensor haba berfungsi dengan baik. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk surat kali ini, cikgu. Silakan. Okey, secara kesimpulannya, yang pertama, pastikan murid memahami fungsi setiap komponen sistem kawalan. Okey, kawalan manual dan juga kawalan automatik. Okey, dan yang kedua adalah murid perlu mengingat prosedur melakukan pengujian komponen sistem kawalan. Okey, semua prosedur yang berkaitan dengan kerja amali, okey, untuk pengetahuan Encik Akmal, pelajar-pelajar MPV ni memang ada kerja-kerja amali. Okey, modul 5 sebenarnya. Jadi dekat sini murid-murid mesti akan melakukan amali dan dekat sinilah aplikasi pengetahuan dilaksanakan. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Farida di atas perkongsian tersebut dan juga murid-murid kita daripada SMK Kampar Perak. Baik, kita akan berhenti di sini, Cikgu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.